Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Fizlizan dan kawan-kawan yang saya sayangi sekalian. Saya Adila Syuaira binti Sarji dan saya akan membentangkan tajuk berkaitan isu dan cabaran perkembangan kewangan Islam secara keseluruhan di antara bangsa. Dan pengenalannya, apa yang kita tahu sekarang institusi kewangan Islam sudah mula diterima di ekonomi global, dan antara negara-negara besar yang mula bergiat dalam institusi kewangan Islam ini adalah Jepun, Hong Kong, London dan Singapura pun sudah mula bergiat dalam membuka institusi kewangan Islam di negara mereka. Dan antara tiga negara ini iaitu negara Jepun, Korea dan juga France sudah mula membuat akta pindaan dan juga permit dalam transaksi kewangan Islam. Okey. Yang seterusnya saya sedikit perkongsian lah. Ini antara negara-negara yang mula berkembang. Yang seperti saya cakap tadi ada Jepun, Hong Kong, Australia, South Africa, Mexico, Ireland, Germany pun sudah mula join dalam institusi kewangan itu sendiri. Dan sebagai negara Malaysia, kita patut berbangga kerana kita adalah tiga tangga teratas dalam pemegang saham pematuhan syariah yang tertinggi antara negara-negara besar yang lain. Dan ini adalah yang saya cuba ketengahkan, iaitu tiga isu dan cabaran. Yang pertama adalah kekurangan pangkalan data atau dalam buku kita boleh lihat in Englishnya lack of prudential database. Yang kedua, cost haphazard policy, dan yang ketiga adalah kurang tenaga pakar dalam bidang kewangan Islam itu sendirilah. Dan yang pertama, kekurangan pangkalan data. Apa yang kita lihat, bank konvensional ni telah bertapak lama dekat seluruh dunia dan mereka ada dokumentasi yang lengkap dari segi penyata kewangan analisis, cara kerja, dan pemegang-pemegang saham yang lain juga sudah sangat diberitahu, sudah jelas apa yang berlaku dalam industri tersebut. Dan bagi perkhidmatan kewangan Islam ni juga berlakulah beberapa kekurangan dalam kebanyakan aspek, bukan dari segi tidak berlaku transparansi atau berlaku penipuan, tetapi kebanyakan pemegang-pemegang saham ini tidak diberi pendedahan secara mendalam berkaitan institusi kewangan itu sendiri. Okey, contohnya institusi kewangan Islam yang mempunyai reputasi antarabangsa dengan operasi global, di antaranya kurang memberi pendedahan. Apa yang saya boleh kongsikan adalah mungkin negara-negara besar sudah perlu mula membuka mata dan memberi pendedahan kepada media sosial ataupun di kaca-kaca TV untuk memberi pendedahan kepada orang awam. Dan yang kedua adalah cost haphazard policy. Rangka kerja dalam kewangan Islam mengikut standard antarabangsa baru saja dibangunkan beberapa tahun yang lepas, dan kurang kefahaman kompleks berkaitan operasi institusi kewangan itu sendiri. Apa yang kita tahu, setiap akad dalam institusi kewangan itu mempunyai perbezaan dan perlu regulasi dan pengawas seliaan yang berbeza lah. Dan ini juga perlu diberi pendedahan. Contohnya, kita ada akad mudarabah, musyarakah. Apa itu mudarabah? Macam mana cara pembuatan akad bagi musyarakah sebagai contoh. Dan seterusnya, yang terakhir adalah kurang tenaga pakar dalam kewangan Islam. Bagi sesetengah negara, penyedia mempunyai garis panduan yang spesifik bagi menjalankan institusi kewangan Islam. Sebagai contoh, negara kita Malaysia sangat dititik beratkan, dan kita ada satu badan yang menjaga berkaitan dengan
kewangan Islam. Okey, sebagai contoh di negara kita dikawasali oleh Syariah Advisory Council. Dan dalam Syariah Advisory Council ni terdiri daripada ahli pakar dari segi fatwa, pakar dalam kewangan Islam, pakar dalam syariah itu sendiri. Dan kebanyakan negara yang mahu membuat servis kewangan Islam kurang tenaga kerja yang arif dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, kemungkinan negara di Jepun mahu mulakan tetapi kurang dari segi pakar-pakar, dari segi fatwa dalam mengeluarkan fatwa ataupun pakar syariah itu sendiri. So mereka perlu mengambil pekerja yang ahli pakar tersebut dalam membuat rangka kerja ataupun dipanggil sebagai framework lah untuk dalam menjalankan institusi kewangan Islam. Okay, ini kerana kenapa perlunya ahli pakar ini adalah untuk memastikan sepanjang transaksi ataupun produk-produk yang dikeluarkan adalah mematuhi syariah yang dibenarkan dalam Islam. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.